Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita malam ni, jom kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dulu ya. Okey. Cik Min nak kenalkan diri, Supervisor Emilia Roslan, direct dengan speaker kita hari ni. Okey. So mana yang belum mute tu, tolong mute. Dengar ke tak dengar ni? Semua boleh dengar tak? Clear tak? Kalau clear bagi satu. Alright. Okay, so kalau boleh buka video tapi berpakaian sopan ni. Kalau tak sopan boleh tutup video. Sambil-sambil jemput lagi tim masing-masing kita baru ada 80 orang, 81. So masih boleh lagi jemput tim-tim semua. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey, Cik Mi cerita tentang speaker kita hari ni. Dia seorang suri rumah, anak 4, berhenti kerja pada tahun 2014 untuk fokus kepada keluarga. Merupakan graduan dalam bidang agribisnes tapi tak ada langsung pengalaman berniaga. Mula berniaga secara suka-suka dan syok sendiri selepas mempelajari tentang emas dan kewangan dan mula buat bisnes untuk tambah pendapatan. Seorang yang amat malu untuk berniaga kerana merasakan berniaga seperti minta dua orang. 2013 mula Kena Forever untuk mencari suplemen untuk ayah yang baru saja melakukan pembedahan. Diajak oleh upline untuk ke camp dan diterangkan GEP oleh Cikgu Ayu di Terengganu. Alhamdulillah mula bisnes 2015, belajar dan buat dengan bimbingan leader-leader Forever sehingga sekarang. Okey, matlamat 2021 untuk jadi Eagle Manager Forever Tudra dan CBMC. Allah amin. Tanpa membuang masa, saya menjemput speaker kita Nadatul Asma Jaini. Okay. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, semua kalau boleh dengar suara Asma bagi satu. Okey. Handsome semua malam ni. Zaid Musa. Syam. Syam tu apa gambar dia tu? Comel-comel. Syam Sinbad. Wah, Haji Azwan. Cik lah comel. Cik lah kat ladang Pak Basyarul minta puji tu. Alhamdulillah. Kalau boleh buka kamera, boleh kita kenal-kenal. Sebab tak ada gambar ni. Okey, clear suara? Okey, alhamdulillah. Ramai dah buka gambar Sebut pun. Okey, Nancy. Alhamdulillah selamat datang. Ada Abi semua, Nur Syahidah, Atira. Selamat datang semua. Okey, boleh panggil-panggil lagi lah insya-Allah. Malam ni tajuk kita NDO Okey, NDO. Asma share screen jap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh nampak Okey, kalau boleh nampak bagi 2. Macam 1 2 3 pula. Okey. Terima kasih Asma ucapkan pada MC hebat kita malam ni. Supervisor Emilia Roslan. Alhamdulillah ambil cabaran untuk jadi MC. Dah pernah jadi speaker, MC belum pernah kata dia. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sekejap
Sekejap Smart setting sekejap. Okey, Asma sharing ni, screen sharing ni boleh nampak yang chat ni ke atau Asma je yang nampak? Ada nampak chat tak dekat ruangan? Kalau nampak bagi 3. Nampak Asma, nampak. Nampak. Okey, saya tutup Okey, terima kasih. Asma tanya chat, ruangan chat tu tak nampak tapi slide tu nampak. Oh, okey. So Saya takut nanti saya macam yalah kod apa-apa kan. Senang juga saya nak. tak. So Asma boleh buka chat tu, Asma seorang je nampak. Okey. Terima kasih. Okey. So sekarang ni hari ni insya-Allah tajuk kita adalah orientasi pengedar baru. Okey. Siapa yang perlu tajuk ni insya-Allah untuk orang-orang yang baru dan orang-orang yang lama pun untuk kita apa? Untuk kita betulkan balik apa yang tak betul dan kita follow apa yang betul. InsyaAllah. Mungkin kita boleh tengok apa-apa yang dapat bagi manfaat kat kita malam ni. Okey, seterusnya Asma nak share. Okey. Ini adalah first NDO Asma. Asma ingat lagi Asma ingat lagi dulu kita Asma start mula berniaga 2015 macam tu. Lepas tu 2017 ke 2018 ada NDO dekat HQ. Okey, dulu memang kita kena pergi kelas. Kita kena pergi kelas untuk kita belajar NDO ni, orientasi ni. Dulu masa masuk kelas dulu speaker bagi kita satu kertas. Tadi pun untuk preparation malam ni, untuk untuk sediakan bahan dalam ni Asma cari balik. Dah bertahun kertas ni alhamdulillah untuk jadikan rujukan buat yang pertama kali Asma pergi NDO masa ni. So sebenarnya NDO ni amat penting untuk semua FBO. Okey, untuk semua FBO. Jadi kalau ada kelas NDO, jangan skip. Jangan walaupun kita dah pernah masuk, tapi masuk lagi. Jangan fikir macam aku dah pernah masuk dah ni, tak payah masuk. Mesti masuk dan ajak kawan-kawan kita, tim kita untuk masuk join sekali belajar. Okey. So, seterusnya okey. Sebelum tu Asma nak share dululah, pasal diri Asma. Okey, Asma ni orang ni biasa-biasa je, orang yang biasa-biasa sangat. Berniaga pun memang tak pernah. Tapi dulu masa belajar memang pernah memang ambil kos perniagaan. Tapi pengalaman berniaga tu tak pernah. Memang tak pernah. Walaupun mak dengan abah memang ada kedai. Kedai makan, tapi mak kata tak payah berniaga, susah. Berniaga ni penat. Kan, berniaga ni susah, penat, tak payah. Jadi Asma ni selalu kalau pergi tolong mak tu jadi orang yang belakang tabir. Kita tolong mak dekat gerai kan, jadi orang yang belakang tabir lah, buat kerja-kerja belakang. Tapi dengan menjual ni tak pernah. Sebab tu kalau kata nak suruh menjual kan, macam MC kita cakap tadi, memang malu. Malu sebab tak biasa. Jadi insyaAllah malam ni Asma share lah pengalaman Asma. Orang yang biasa-biasa sangat ni, yang suri rumah. Alhamdulillah apa yang Asma dapat manfaat dekat Forever ni. Asma share malam ni. Okey, insyaAllah Alhamdulillah Asma dah start berniaga. Memang masuk berniaga dekat Forever ni pada 2015. Mula-mula memang guna suplemen aloe vera untuk cari nak bagi ayah sembuh lah. Lepas tu upline ajak pergi camp. Dekat camp tu lah pertama kali jumpa Cikgu Ayu. Cikgu Ayu dah kenal sebelum ni. Cuma jumpa dia dan dia terangkan tentang GEP.
Okey, dia terangkan pasal business forever. Okey, so dekat situlah segalanya bermula. Masa tu saya ingat Asma dalam 2015 macam tu lah. Okey, yang bestnya walaupun tak ada pengalaman berniaga, tak pernah berniaga, nak berniaga pun malu. Memang malulah kan, memang tak pernah, tak biasa, malu. Rasa macam berniaga ni macam minta duit orang macam tu kan, macam malu. Macam tu lah. Kan. Tapi alhamdulillah dekat Forever mengubah segala-galanya. Jadi kalau kita malam ni memang nak dapat income, tak pernah berniaga, insya-Allah kalau Asma pun boleh, you all pun semua mesti boleh. Insya-Allah. So malam ni banyak guideline untuk kita berjaya dekat Forever. So Asma share malam ni Okey. Setakat ni okey okey, bagi 4 tengok. Okey. Okey, nak cerita sikit apa yang Asma buat dengan Income Forever. Okey, bila Asma berhenti kerja, of course total income memang zero. Okey, kita suruh rumah memang yang tak ada pendapatan. Harap duit suami macam tu kan. Kalau suami ada bagi, adalah kan. Tapi alhamdulillah memang suami bagi, tapi dia pun bagi ikut kemampuan dia kan. Tapi kita ni nak pun macam-macam kan, betul tak? Okey, jadi alhamdulillah masa tu syukurnya bermula masa tu anak kecil. Family baru nak bermula, maksudnya masa Asma start Forever ni kami suami isteri sebelum ni PJJ. Tapi baru kami start bina kehidupan daripada zero untuk tinggal bersama. Okey, tinggal bersama. Jadi bila tinggal bersama ni kita kena cari rumah kan. Kita cari rumah, kita pun besarkan anak-anak yang kecil kan. Tapi alhamdulillah dengan leader yang upline yang bantu dekat Forever untuk tunjuk jalan macam mana nak dapat income apa semua kan. Alhamdulillah anak pun makin besar, tapi sabar je buat the Forever, kena sabar. Alhamdulillah boleh Asma boleh memang niat tu memang nak bagi yang terbaik untuk keluarga. So malam ni kalau nampak ni kan, nampak ni gambar keluarga ni sebenarnya Asma ni memang orang dia jenis yang kepada family. Tak tahu lah mungkin anak sulung ke apa kan. Dia jadi macam kalau yalah orang tu beza-beza kan. Ada orang dia mungkin nak dia yalah mungkin nak keselesaan daripada rumah besar dulu ke apa kan. Tapi macam Asma dia lebih kepada family oriented. Macam itulah nak cerita. So fokus Asma dekat Forever ni bila dapat apa-apa semua pada family. So sekarang ni yang Asma sharing ni itulah macam kepuasan macam yang Asma sharing ni adalah macam apa yang Forever dah bagi. Maksudnya yang Allah dah rezekikan dekat Forever untuk Asma. Okey. So alhamdulillah mula masa tu anak pun belum masuk baru darjah 1. Baru darjah 1 alhamdulillah memang dapat bagi pendidikan yang terbaik pada anak-anak. Dapat bagi dia orang belajar macam-macam sebab Asma ni orangnya suka belajar pun dia. Suka belajar. Jadi anak-anak belajar apa-apa pun kita pun bagi. Kita suka. Lepas tu alhamdulillah memang masukkan dia orang dekat private school semua dan bayaran bulanan tu kalau kata private school dengan yuran dia masuk memang mahal. Tapi sebab fokus kita nak bagi pendidikan yang terbaik ke anak-anak, jadi memang alhamdulillah lah buat Forever ni. Alhamdulillah syukur. Allah rezekikan lorongan rezeki ni dekat Forever. Dalam tak pandai berniaga apa semua kan. Tapi alhamdulillah. Lepas tu macam sekarang ni okey, macam sekarang ni pun itu pada awal-awal Forever lah. Okey, macam sekarang ni pun klik. Okey, macam sekarang ni pun alhamdulillah Asma boleh bagi bulan-bulan dekat mak dengan abah. Alhamdulillah. Okey, yang ni Asma share lah ni first time masa boleh bagi besar sikit lah dekat mak dengan abah kan. Bayangkanlah kita ni suri rumah, tak ada income, kosong, tapi yelah kita masih ada ibu bapa kan. Dah lah ibu bapa kita ni itu je yang kita ada. Tak ada galah ganti dah. Masa mula-mula jual
Forever juga tu, baru je suami dapat rezeki beli rumah. Rumah second hand lah, bukan rumah baru. Kalau dekat KL Selangor ni rumah, Masya Allah, almost million. Almost million. Memang mahal lah rumah tanah dekat KL dengan Selangor ni kan. Tapi rezeki kami, suami boleh dapat beli rumah. Tapi rumah tu rumah second hand, jadi dia dah banyak rosak kan. Jadi alhamdulillah masa tu gada juga emas yang ada. Lepas tu bantu bayar tu Asma lah bantu bayar 3 kali. Tiga kali kami renovate rumah ni. Yang ni kan Asma ambil tak ambil gambar lama. Lepas tu nak cari lama kan. Yang ni Asma buka Google Map, aku type apa tu? Type alamat, jumpalah gambar rumah ni lah. Rumah asal yang macam memang banyak rosak. Macam-macam lah dengan bumbung serba-serbi rosak. Masa nak masuk je, remeh-remeh pun dah RM10,000 kena repair. Lepas tu dengan anak-anak lasak apa semua kan. Perang kat sana sini. Alhamdulillah. Jadinya inilah yang sedikit sebanyak yang saya nak share. Alhamdulillah rezeki Allah bagi kat Forever. Macam sampai kini alhamdulillah boleh bantu mak ayah, dan terutama sekali yang paling terkesan bila COVID ni, kita dapat bantu adik-beradik kita. Macam Asma ada adik-beradik yang berniaga yang terpaksa tutup kedai. Ada 2 orang adik-beradik, 3 orang. 3 orang adik-beradik yang berniaga yang terpaksa tutup kedai, yang pun terjejas. Memanglah diorang ni tak minta kan. Dah kata Asma ni macam macam family apa, macam mak-mak kan, kata macam mak-mak, macam orang mungkinlah sebab anak sulung apa dia lebih pada family kan. Jadi alhamdulillah dapat bantu adik untuk bayar tambah buat bayar rumah sewa dia apa kan, semua banyaklah. Lepas tu baru-baru ni pun family Asma dekat Kepung tu adik-beradik semua diuji dengan positif COVID. So dah tak ada orang lain dah. Masa tu dah tak ada orang lain yang boleh uruskan. Memang Asma lah uruskan nak supply makan kat rumah apa semua kan. Alhamdulillah memang syukur banyak. Okay. Daripada macam kira kata nak ikutkan kata Asma ni memang zero lah. Tak pernah meniaga pula tu kan. Tak pernah meniaga pula tu. Jadi Asma nak bagi semangat juga dalam ni. Ramai kita nak ubah kehidupan kita, ramai nak yang lebih baik. Alhamdulillah, tahniah, syukur sangat you all dah jumpa Forever dan dah masuk dah kelas ni malam ni. So Asma harap semua kuat semangat dan dan follow cakap leader atau upline yang sebenarnya nak membantu kita. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang Asma dan apa yang setakat ni yang Forever bagi rezeki kat Asma, Allah bagi rezeki kat Forever ni. Itulah. Okey, alhamdulillah. Okey. So seterusnya okey. Jadi yang ada dalam ni, yang ada dalam ni ada 136 orang. Mungkin inilah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Kan? Maksudnya kita minta, ya Allah, kita hari-hari doa. Kita diuji dengan dengan PKP sekarang, dan diuji juga dengan macam-macam anak tak sihat apa semua kan. Dengan bisnes tak boleh nak run. Jadi kita pun doa minta pada Allah dan syukur hari ini kita dah sign up Forever, dah jadi VIP apa semua kan. Jadi ini sekarang ni Asma nak bagi tahu, inilah dia tak ada kebetulan tau, tak ada kebetulan. So inilah hadiah untuk semua yang ada dalam ni. Dan tahniah juga sebab bukan pasal usaha kita berjaya, tapi sebab pilihan kita. Kita pilih Forever ni. Tu yang yang Asma nak sahabat-sahabat kita dalam ni untuk sama-sama bersyukur. Tak ada yang kebetulan. You all sign up Forever hari ni, you all masuk dalam kelas ni, you all dengar apa yang Asma sharing hari ni, dia bukan satu kebetulan dan ditakdirkan sini. Dan tahniah juga sebab Allah ilhamkan dan anda sendiri yang memilih kan untuk berada dalam kelas ni hari ni. Okay, so next.
Okey. So, kita terus masuk kepada new baru nak masuk kita punya kelas lah ni. Baru nak start kita punya ni. Okey. Konsep. Okey. Kenapa anda menyertai MLM? Kenapa semua ni menyertai MLM? Tahu tak Forever ni MLM? Kalau tahu, okey. Kalau tak tahu bagi 3. Nak tengok je banyak ke orang tak tahu Forever ni MLM. Tahu tak? Okey, maksudnya ramai yang tahu Forever ni MLM. Okey, alhamdulillah. Okey, kenapa kita ni sertai MLM? Okey, mungkin juga kita ni sekarang ni sebab gaji kita tak cukup. Kan? Gaji kita tak cukup. Perlukan income tambahan. Okey, lepas tu kita kawan ajak, ada peluang baik, kawan ajak kan. Okey, lepas tu ada juga yang join nak capai impian dan percaya Forever MLM ni paling cepat untuk capai impian. Okey, ada juga yang nak bantu pasangan. Nak bantu pasangan tu nak berhentikan pasangan. Alhamdulillah Asma pun nak share, sehingga Asma yalah walaupun belum CBM, tapi sampai sekarang ni alhamdulillah boleh sekarang ni fokus untuk bantu untuk berhentikan suami pula. Kan sebab yalah kan suami kita, pasangan kita kan. Jadi apa yang Asma macam sama juga kat sini, Asma pun ada plan macam sekarang ni bantu dia bayar bulan kan. Ada apa-apa komitmen tu kita bagi cepat. Alhamdulillah. Okey, sebab ialah pasangan kita kan hidup semati dengan kita. Okey, ada yang nak bantu pasangan kan. Lepas tu ada yang suka produk dengan plan. Lepas tu ada yang suka melancong sebab MLM ni boleh melancong. Tambah-tambah travel living. Berapa kalau kata setahun tu ada 3 kali trip. Percuma semua. Lepas tu 2 tiket pula. Lepas tu tempat yang dihantar bukan biasa-biasa kan. Okey. So ini adalah kenapa kenapa kita menyertai MLM. Okey. Biasanya bila orang kata MLM ni orang ada banyak tanggapan. Macam kita pun, kita nak rekrut orang, kita nak perkenalkan bisnes kita kat orang apa semua kan. Orang ada banyak sangat tanggapan. Okey. Salah satunya bila kita ajak kawan kita ataupun kita ajak prospek, dia kata, "Susahlah, tak pandai cakap lah. Kau boleh lah." Kan, dia cakap macam tu kan. Lepas tu, dia cakap apa lagi? Kena cari orang. Tak suka jumpa orang lah. Aku ni tak boleh, tak biasalah orang macam tak boleh lah, kena cari orang ni. Okey. So bila kita hadapi orang prospek kita cakap macam ni, susah tak pandai cakap, kita iyakan aja. Okey? Kita iyakan je. Betul tu, aku pun tak pandai cakap. Tapi dekat Forever ni dia ajar. Contoh dulu leader aku cakap, kan Asma kata Asma kan memang tak pandai tak pernah meniaga kan. Asma ingat dulu leader Asma cakap macam ni. Asma, awak makan tom yum kedai A, lepas tu makan tom yum kedai B. Mana lagi satu tom yum yang awak suka? Kita bercerita. Kedai A ni Asma suka sebab dia isi dia banyak. Kedai B ni kurang lah, macam banyak serai. Macam tu kan. Macam banyak serai, banyak hampas. Isi tak banyak. Tu kan, apa yang tak boleh cakap tu? Boleh pun. Kan, itu maksudnya sebenarnya dekat Forever ni kita diajar. Kita jangan risau. Tapi apa-apa saja yang dia cakap, iyakan aja. Betul lah, aku dulu pun tak boleh cakap. Tapi rupanya semuanya ada cara. Lidah aku ajar. Okey. Lepas tu dia kata, tak suka lah, kena cari orang, tak suka jumpa orang. Tapi dekat Forever, kita jumpa orang dulu ke? Kita letak dekat FB. Ada orang tanya,
paling-paling tak letak kat WhatsApp status apa semua. Lepas tu dekat rumah leader kata letak banner. Semua cakap dengan tim Asma, ni beli biar orang tahu. Kan rugi jiran-jiran tak tahu pergi beli kat orang lain. So kita pun letak banner, letak botol kan. Jadi orang kenal. Orang cari kita. So sebenarnya semua ada cara. Okey. Lepas tu kena jual barang. Tak suka menjual. Awak kalau kita tak suka, kalau kita tak suka jual barang, kita ni nanti kena tipu je. Jadi kena beli barang je. Kalau kita tak suka jual barang, nanti kita kena beli barang. Itu yang banyak orang maintain beli barang sampai barang banyak. Mana kita nak? Kita nak barang terjual ke ataupun kita nak beli barang? Jenuh kena maintain barang tu tak terjual penuh. So hati-hati bila kita pilih bisnes tak ada jual barang. Habis macam mana dapat income sebab ni berniaga, betul tak? Tapi kita bagi tahu dia macam tu. Ni nanti sebab kau ni lah kena tipu ni nanti. Kalau kau tak suka jual barang, nanti kau kena beli barang. Kan? Okey. So, seterusnya malu. Malu siapa tak malu? Kan Asma cakap. Asma pun dulu malu gila kot. Rasa macam berniaga ni macam tak ada orang. Tak tahu kan macam mana boleh macam tu kan. Fikir macam tu kan. Tapi sebab tak ada ilmu. Tapi bila masuk Forever, semuanya berubah. Kan? Sebab Dr. Rex bukan suruh jual-jual. Dr. Rex cakap help more people. So kita dah bawa niat kita tu untuk bantu orang. So bila kita bantu orang, kalau orang tak nak pun tak ada apa pun, tak malu pun. Biasa je. Macam tu kan? Okey. Lepas tu ada yang kata apa ni MLM ni low class. Low class kau kata? Orang MLM, kau bayangkan kalau orang low class bayar zakat, bayar income tax ribu-ribu ni lagi besar. Macam mana boleh kata MLM ni low class? Tak baik tau. Kan? Ada my friend. Apa pula kata MLM low class? Sebenarnya it's all about mentality. Kita punya mindset. Kan? Dia ingat MLM ni untuk orang-orang yang tak berjaya sekolah ataupun tak ada kerja, tak boleh nak buat apa. Tak. Sekarang ni orang yang tak tahu je kenapa kena pilih MLM tu. Kan? Okey. Lepas tu kena simpan stok. Ada pula Asma nak tanya kat sini, berapa banyak stok yang leader cakap suruh simpan tu? Leader cakap ke? Siapa yang dekat sini beli beli stok sampai 20,000, 30,000 Ada tak? Ada tak? Ada tak yang kena beli stok sampai 30,000, 40,000? Sampai kena simpan stok. Tak ada kan? Leader pun tak ada cakap. Kau kena beli ni sebulan. Leader tak nak cakap 5 sisi stok pun leader tak ada. Leader Forever ni dia cakap kau mula dulu. Kau ikut mana yang kau ni janji ada. Nanti kau tambah besar-besar. Tak ada. Tak ada. Mana dia kena simpan stok? Itu betul tapi bukan Forever. Tu MLM lain. Lain MLM lain. Tu bukan Forever. Okey. Tak cukup stok adalah. Okey. Lepas tu kena buat loan. Mana ada kena buat loan? Yang tak ada duit RM90 tu pun. Tapi macam Asma cakap lah. Apa-apa yang dia cakap. Tak naklah aku nanti kena buat loan. Itu betul. Tapi bukan Forever Living. Dekat Forever Living mula berapa? RM90. Kalau tak ada RM90. Ambil testimoni-testimoni tu. Letaklah kat WhatsApp status. Tunggu. Bukan tunggulah. Pergi cari sampai siapa yang perlukan produk ni. Siapa yang ada masalah kan. Jual. Dah RM90. 99 jual sebotol AUG dah boleh register Forever RM90. Mana dia kena buat loan? Tu betul tapi MLM lain. Lain. Forever tak ada. Okey. Lepas tu dia kata lagi MLM penipu. Dah banyak kali kena. Memanglah. Sebab itu bukan Forever. Betul lah tu. Kan? Tu je nak bagi tahu dia. Okey. So, apa yang penting untuk kita, okey, dalam NDO ni,
Yang penting untuk kita adalah hafal GEP. Okey? Hafal GEP. Kita kena tahu, kita kena hafal, faham dan fasih. Ni kalau Asma detailkan ni, dah jadi kelas GEP pula. Kan? Jadi, apa yang kita perlu tahu tentang kita punya syarikat, produk dan marketing plan. Dah lengkap dah tu. Memang best forever ni sebab bila kita, kenapa GEP? Bila kita kenalkan bila kita kenalkan dekat prospek, kan, kita bagi dia fakta. Kita bukannya letak jom forever, kau dapat ni, kau dapat ni, kau dapat ni, bulan bintang dulu kita cerita. Barulah ujung-ujung tu letak marketing plan ke apa cerita, tak ada. Tapi bila kita ajak prospek, sebab tu penting GEP, sebab kita nak jentik minda prospek ni untuk tengok. Ni ilmu ni mahal. Orang yang bukan forever tak ada ilmu ni. Sebab tu jangan kedekut nak sharing GEP ni. Kena hafal. Jangan berkira, jangan tak hafal. GEP ni okey. GEP ni apa? GEP ni apa? Siapa boleh jawab? GEP ni apa? Kenapa penting sangat ni? Betul. GEP ni jantung forever. Kan? Jantung hati. Hati kita. Jantung hati kita. Okey. So memang kita kena hafal lah. Kena ingat. Kalau tak, macam mana orang nak tahu kalau kita tak kenalkan syarikat kita, produk kita dan marketing plan kita, kan? Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok sikap. Okey? Sikap yang perlu ada pada FBO. Apa sikap yang perlu ada pada FBO ni? Okey? So bila kita masuk dekat Forever ni, walaupun kita ni adalah bekas fighter hebat, kan? Memang hebat gila lah, betul lah hebat. 20 juta sale sebulan apa semua, kan? Dekat platform yang lama, tapi tolong lupakan. Itu lama memang, tapi memang betul hebat. Sebabnya bila kita tak boleh lupakan, kita tak buka hati kita tak kosongkan gelas, dan kita ego, kita bawa perangai yang lama ke sini, jadi nanti ilmu tak masuk. Ada banyak sebab, semakan antara yang lama juga, kan, dekat Forever, kan. Yelah lama sebab kita ni bertatih apa semua, kan. Tapi ramai orang yang hebat-hebat masuk. Tapi dia tak berjaya. Kalau dia tak berjaya dekat Forever ni, salah satunya dia tak buang ego. Dia tak kosongkan gelas. Jadi janganlah kita masuk, kita tak nak ni macam mana kita nak pandai, kan? Ilmu macam mana kita nak dapat ilmu, betul tak? Jadi lupakan. Lupakan ialah sudah mungkin dulu kita kejatuhan, ya betul kita pernah hebat apa semua. Okey, lupakan. Buka hati, belajar dengan hati yang terbuka. Okey, lepas tu jangan give up. Buat sekurang-kurangnya, nak tengok nak dapat hasil, betul-betul buat sekurang-kurangnya 1 tahun. Bagi ni dulu. Jangan kita macam-macam nak buat. Tu nak buat, ni nak buat. Okey? Maksudnya macam income tambahan kita ni ada 2 kita nak ni. Ibarat macam kita nak dayung 2 sampan ke 1 destinasi. Mana nak dayung sini, nak dayung sana, nak dayung sini, nak dayung. Lama karam di lautan. Kan? So jadinya jangan putus asa. Tapi tak adalah. Dia sebabnya tak adalah macam kita join hari ni, bulan depan kita dah CPM. Kan? Cepat sangat tu. Kena bagi masa. Kena bagi masa. Okey? Lepas tu, kita kena ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Okey, yang tadi tu yang Asma cakap buat sekurang-kurangnya 1 tahun tu, buat apa yang betul tau. Bukan buat apa yang kita suka buat. Buat apa yang betul ni, kita refer balik upline kita. Tanya leader kita, betul tak apa buat ni? Nak buat macam mana? Jadi jangan macam buat setahun, tapi ikut suka apa nak buat. Tak jadilah gitu, kan? Pergilah cari cikgu dia. Okey. Lepas tu harus ada keyakinan. Jangan kita tak yakin. Kita ni dah sign up. Dah jadi VIP apa semua, tapi kita tak yakin. Kita tak yakin nak berjaya ni, tak yakin. Tak boleh lah, tak jadi. Okey. Lepas tu
Kita kena yakin sebab semua ni macam Asma bagi tahu, dia tak ada yang kebetulan. Hidup kita ni tak ada kebetulan. Jadi jumpa forever ni anggaplah ni hadiah. Okey. Betul tu Cik Zaid. 1 tahun syarat buat yang betul, follow guide leader, betul. Okey. Lepas tu untuk syarikat produk dan pemasaran ni memang kena mahirkan GEP. Yang tadi itulah yang Asma cakap tu. Itu memang kita kena mahirkan. Itu jantung kita. Macam kalau kita tak mahir tu ataupun kita start satu tempat yang lama. Contohnya kita jadi supervisor lama sangat contohnya, tapi kita tak boleh nak ke mana. Itu mungkin kita hafal tapi kita tak pernah share. Boleh jadi betul lah Asma cakap hafal GP, tapi dia hafal tapi dah tak share. Pun tak boleh jadi juga. Ibarat ada jantung tapi tak berdegup. Boleh tak? Nak tanya, boleh tak ada jantung tapi tak berdegup? Berguna ke tak berguna? Macam matilah kan? Mati. Jadi, okey, syarikat produk dan pemasaran GEP bukan saja hafal, faham dan dia kena fasih. Okey. So seterusnya kita kena lihat pada sejarah. Sejarah kita kena tahu juga, kan? At least kita tahu founder kita, Dr. Rex tubuhkan ni, Dr. Rex tu dah memang sedia ada kaya tau. Dia bukannya buat forever ni untuk ambil profit daripada kita, tak. Dia, Dr. Rex, dah memang sebelum ni tersenalai antara orang terkaya pun di dunia. Dia buat forever ni untuk kita semua ni yang dalam ni, ada berapa orang ni, 145 ni untuk capai impian kita. Sebab tu, ada tagline forever tu yang Asma ingat, your dream is our plan. Jadi kita pergi pada leader kita, kita jangan takut nak menyatakan impian kita, plan kita ke apa untuk apa? Impian kita ke apa untuk leader kita plankan untuk kita macam mana nak dapat. Jadi sejarah apa? Maksud sejarah ni kita kena tahulah. Dr. Rex tubuhkan ini untuk semua orang. Jadi kita sama-sama dekat forever ni untuk jayakan semua orang. Okey? So macam juga apa yang ada pelbagai group leader dalam ni, kan? Jadi kita sama-sama menyumbang, kan, weekly untuk jayakan semua sahabat-sahabat kita dalam ni. Kan? Okey. Jadi nanti bila kita dah berjaya, kita sama-sama menyumbang dan menjayakan orang lain. Kita tak boleh tak boleh pilih-pilih. Selagi dia forever, kita kena kerjasamalah, ikut apa yang leader kita minta. Okay, so seterusnya. Okay, keyakinan. Okay. Ada lagi satu masalah ni, keyakinan. Ada orang dia memang ada masalah, dia tak yakin pada diri dia sendiri. Okay, so Asma nak bagi tahu, orang yang tak yakin dengan diri dia sendiri ni, dia tak yakin dengan Allah. Sebab Allah pun ada kata setiap ciptaanku hebat-hebat belaka. Tambah-tambah ni manusia. Kan? So jadinya tak ada yang sia-sia. Setiap ciptaan Allah ni hebat. Jadi kenapa kita tak nak yakin dengan diri sendiri? Kadang orang dia bukan tak yakin pada syarikat. Kan, FBO ni dia bukan tak yakin pada syarikat, bukan tak yakin pada company, tapi dia tak yakin pada diri dia sendiri. Tapi sebenarnya macam Asma cakap, tak ada yang kebetulan. Kan, Allah takdirkan you all ada dalam ni, jumpa forever ni untuk something. Mesti ada sesuatu hadiah. Kan? So, kalau macam tak yakin, minta tolong. Kontak rapat dengan leader. Jangan menyendiri. Kadang orang tak yakin dengan diri sendiri ni, dia memang cenderung untuk senyap. Leader pula cuba kita tengok anak-anak buah kita yang memang dia ada masalah ni. Dia nak tapi yelah kadang orang yang tak yakin diri sendiri ni dia lahir dalam keadaan sekeliling dia mental torture dia. Dia buat dia rasa macam tu. Kan? Ada. Tapi tak apa. Kita sebagai leader, sebagai upline, kita tengok-tengokkan. Tapi untuk orang-orang yang macam ni tolong PM tepi leader. InsyaAllah selagi kita nak, kita buat, leader tak pernah tinggal. Asma berapa tahun dah? Lama kan?
Pelan-pelan pun tapi tak pernah lah. Tak pernah lah Cikgu Ayu cakap ke apa leader cakap, lantak kau lah. Kan? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. WhatsApp tak berjawab pun tak pernah. Kan? Jadi kita jangan leader kita WhatsApp kita bagi dia blue tick je. Sebab leader tak pernah tak jawab WhatsApp. Itu pengalaman Asma sepanjang Asma tak pernah. Tak pernah tinggal lah. Okey. Lepas tu kita kena yakin dengan leader kita. Kita kena yakin dengan leader kita. Jangan pandang macam pandang macam gitu je dengan leader kita. Dia macam itulah ni lah kan. Memanglah susah nanti nak berjaya sebab kita tak yakin dengan leader kita. Percaya kita punya leader. Tambah-tambah dekat forever ni lah maksudnya. Dekat forever ni lah. Memang kita kena yakin dengan upline kita. Lepas tu upline pun kan kena yakin dengan downline kita. Jangan kita jatuh hukum. Ni lah kalau dengan cekau macam ni lah. Tak boleh. Kau tak boleh berjaya. Macam tu. Kan? Kita bantu dia untuk dia bantu dia. Kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu dia macam kau ni dah bertahun bisnes. Setiap kali prospek tanya, kelas masuk. Setiap kali prospek tanya nak apa? Nak makan apa. Janganlah macam tu. Tambah-tambah dah ada downline yang follow kan. So kena ada effort. Ajar dia ambil buku, tulis. Kan? Ambil buku, tulis. Jadi itu rujukan kita. Kan? Jangan setiap kali jadi kalau dia ada 20 customer, 20 kali call nak tanya. Kan? Mana boleh macam tu. So jadi leader kena bantu downline-downline yang apa? Yang macam ni. Lepas tu sideline pula. Contoh kan kelas buat kelas tapi kita pandang rendah dekat sideline. Tak payahlah masuk kelas dia. Alah kelas ni pun speaker tu. Biasa je. Jangan. Sebab setiap orang ada bagi impact pada kita. Walaupun dia cakap lembut. Contoh kan macam CBM apa tu, CBM Carita, macam dia cakap lembut apa semua. Tapi cuba kita mesti buka, mesti kita dengar, mesti ada ilmu, mesti ada pengalaman yang memang kita kena yakin dengan sideline kita ni. Sebab mereka ni ada something. Jangan pilih-pilih kelas. Oh ni best, tak best. Oh ni tak boleh. Sebab semua diorang tu memang ada apa orang kata dia ada ilmu. Kita kena yakin. So kita kena yakin dengan diri kita sendiri, dengan upline kita, dengan downline kita. Kita yakin dia boleh berjaya dengan sideline kita. Dan kita jangan mendedahkan diri kita terlalu awal dan bersedia untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan rasa kecewa. Contoh kita belum hafal GEP, kan? Tapi sebab kita yang tahu pasal forever ni dah masuk berkobar-kobar dengan sana, masuk sini, kelas dah berkobar-kobar kan? Dah berkobar-kobar, lepas tu pergi pula. Tu cepat sangat tu. Kan? Okay, so kena mahir, kena faham, fasih dan mahir. Praktis dulu. Macam Asma dulu kan Asma cakap, Asma dulu tak pandai kan, tapi kena buatlah. Kalau tak nanti macam mana orang nak tahu kan? Jadi apa yang Asma buat, dulu kita tak pakai buku smart tu. Dulu kita pakai A4 paper kosong. Standby A4 paper kosong tu, tulis, buat roda. Nak dapat macam tu berkali-kali kertas ni rosak cakap seorang-seorang. Kalau macam segan sangat dekat anak kan, anak ibu selalu cakap seorang-seorang. Kunci pintu kan. Kadang-kadang dia mengganggu fokus kita kan. Jadi memang kita kena macam tu. Alhamdulillah sekarang dah ada buku smile tu. Dah banyak membantu. Okey, so kita tengok siapa orang-orang yang buat kita rasa kecewa ni. Siapa orang ni? Okey, biasanya orang-orang ni orang-orang yang sayang kita. Dia tak sanggup tengok kita susah. Tengok kita macam bersungguh-sungguh. Dia tak sanggup, dia rasa susah. Tapi bila kita buat forever ni, bila kita buat happy sebab kita nak sampai something,
kita tak rasa susah. Tapi orang kita sayang ni nampak kita macam susah. Kita happy elok je kan. So dia orang ni memang orang yang kadang buat kita ni lah, buat kita kecewa. Kan. Lepas tu orang yang pernah gagal, dia dah pernah buat macam-macam. Lepas tu dia gagal, dia kata alah sama je, semua sama je, tu perajin lah sama. Tapi sebenarnya bila kita ni dah kenal, dah tahu GEP tu macam mana apa semua, dah kenal, Forever ni, mana sama pengedar dari syarikat MLM lain. Dia tak pernah tahu, dia tak pernah kenal, jadi dia pun cuba mempengaruhi kita. Sepatutnya kita yang share ilmu tu, ilmu GEP contoh kepada dia orang. Jadi kita jangan biar diri kita yang dipengaruhi oleh dia orang. Lepas tu kita sebagai FBO jangan kita cari salah syarikat-syarikat lain. Kita mesti jadi orang yang profesional. Kan? Janganlah kita memburuk-burukkan, jangan memburukkan syarikat lain, marketing plan apa dia ke apa kan, macam tak, jangan sebut. Jangan sebut. Cara kita nak cerita pun kena cara tu profesional. Cara tu cara berkongsi. Jangan membuat orang jauh daripada kita. Ingat Datuk Desmond pun ada pesan, kita semua ni adalah kawan. Orang bisnes semua dekat luar sana, walaupun dia tak join bisnes kita, walaupun dia tak beli barang dengan kita, tapi dia adalah kawan kita. Kawan, kita kawan. Mana tahu sebab dia kenal kita, kan? Dia kenal kita sebagai ni buat Forever, ada kawan dia nak aloe vera gel. Kan? Dia ni aku ada kawan. Macam itulah. Macam Datuk Desmond share, walaupun dia punya kawan ni buat bisnes lain, contohnya dia buat yang ada aloe vera juga, dia buat suplemen juga, tapi Datuk Desmond kawan juga dengan dia, tapi untuk dia makan suplemen tu dia mesti cuci usus dia dulu kan. Jadi kawan dia tu beli aloe vera dekat dia. Jadi kita jangan macam Datuk Desmond pesan, semua orang adalah kawan kita, jangan cari musuh. Jadi kita sentiasa berhati-hati apa yang kita share, apa yang kita tulis kan. Jangan sampai mengundang kemarahan atau kebencian. Macam tu. Cara tu kena-kenalah. Okey. Okey, cara-cara untuk berjaya dekat Forever. Okey. Dekat Forever, aktiviti kita, okey, aktiviti bisnes kita dengan 3S. Apa itu 3S? Iaitu sponsoring. Kita mesti menaja. Okey. Menaja ni dia punya jumlah peratusan kerja kita, aktiviti kita menaja ni adalah 80%. Okey. Lepas tu kita sharing. Sharing atau selling iaitu 20%. Lepas tu kita service. Okey, service ni service after dia belilah. After dia beli iaitu pada 1 hari selepas dia beli, 7 hari selepas dia beli, 21 hari selepas dia beli, untuk tanya okey 1 hari tu macam dia baru beli daripada kita kan. Okey, dia baru beli daripada kita. Lepas tu kita tanya dia, dia dah minum ke belum kan, dah buka ke, sebab kalau kita tak buat macam tu, ada tu dia memang dia terlupa dalam kereta, kata dia kan. Lepas tu ada tu dia kalau kita tak buat servicing apa dekat dia, nanti dia tengok dia punya aloe vera dia rosak. Rupanya kita tak bagi tahu dia untuk simpan dalam peti ais. Rumah dia mungkin tak ada aircon ataupun panas sangat kan, rumah kampung kan. Okey. Lepas tu yang sponsoring ni kita sponsor dengan kita buat demo dengan GEP Okey. Lepas tu yang selling ni, menjual ni dia ada beza tau. Dia ada beza dengan selling dengan sharing. Konsep kita dekat Forever ni sharing kan. Okey, Asma nak tahu. Asma nak tanya, ada beza tak selling dengan sharing? Sharing macam mana? Okey, sharing macam mana? Cuba bagi tahu sharing macam mana? Sharing tak jual. Selling
Okey, betul. Sharing ni kita sharing daripada kita punya pengalaman. Pengalaman kita, iaitu sharing ni kita mesti guna. Tu beza dia. Kalau selling, kita jual tanpa kita guna. Rasa-rasa boleh ke? Boleh ke kita ni? Ada ke nak beli? Boleh lah kot. Tapi nanti kalau ada apa masalah, kita pun tak guna. Macam mana? Kan? Okey. So tadi 3 cara-cara nak berjaya ni, okey, 3S. Yang ni detail nanti boleh rujuk leader masing-masing. Mesti daripada 1 sampai 1 hari bulan sampai 31 hari bulan kita mesti ada kerja-kerja ni. Kan kita semua nak buat 5 sisi, tapi tak ada buat kerja-kerja ni, lepas tu nak buat ujung-ujung nanti tak sempat. Kan aktiviti tak ada. Okey, so tak apa. Yang ni nanti boleh contact leader untuk ni. Okey. Cara nak okey, kita ada cara ABC. Okey, cara ABC ni, okey, kita menggunakan tools, pamphlet ataupun upline untuk kita bawa kepada prospek kita. Maksudnya contoh kita bawa, okey, kita bawa buku GEP apa semua kan. Untuk cerita kepada prospek kita, kita bawa upline kita. Jadi masa kita sharing, kita bawa upline kita sebab kita baru. Kita baru biasanya orang baru yang upline boleh bantu dekat biasanya. Okey, kita gunakan cara ABC. Upline yang akan cerita kepada customer. Okey, bila upline cerita kepada customer ni, kita janganlah mentang-mentang customer prospek tu kawan kita, kita janganlah tee up kawan kita pula tu melambung-lambung. Kita sepatutnya tee up kita punya leader dekat kita punya prospek. Jangan kita cakap, kita bawa contoh Asma bawa Cikgu Ayu, Asma cakap dengan Cikgu Ayu, ni kawan saya ni hebat, dia CEO ni. Bukan macam tu. Sepatutnya kita nak close dia ni, kita kena tee up Cikgu Ayu tu kat dia. Ni leader saya. Dia dah capai ni, dia dah ni. Dia boleh bantu kita. So hari ni dia nak share macam mana ni. Lepas tu jangan pula kita bercerita dekat mentang-mentang ada kawan kita, kita pun duk throwback ke apa kisah lama tu. Sampai upline nak masuk celah mana, nak sharing pun tak boleh. Okay? So, ingat tu. Itu dia punya ni lah, tips lah bila kita guna cara ABC ni. Okay. Yang ketiga, kita senaraikan nama prospek yang kita hendak taja. Okey, macam mana nak dapat? Okey, kita buka kita punya handphone. Jangan tilik-tilik nasib. Buka handphone, okey. Senaraikan 100 nama. Okey, senaraikan. Janganlah kita play, dia ni doktor, duit dah banyak. Tak payahlah. Dia ni boleh ni, PKP ni tutup. Bukan macam tu yang dia ni malas lah. Bukan macam tu. Senaraikan je. Share je dekat semua. Okey? InsyaAllah. Lepas tu, okey, kita share je. Walaupun kita dapat kita dapat rejection ke, tak nak ke apa kan, kita just next. Lepas tu bila kita jemput melalui telefon, okey, macam sekarang kan, macam sekarang banyak kelas online, contoh kelas GEP ke apa semua kan. Jadi bila kita jemput kat telefon tu, kita call, Assalamualaikum Ani. Ni kelas malam ni kita orang ada buat kelas ni tau. Kelas GEP nama dia. So kelas ni dia ajar kita macam mana kita nak tahu, nak tengok macam mana
apa ni, bisnes ni okey ke tak okey ke, produk ni okey ke tak okey ke, macam mana cara nak tengok marketing plan dia. So tapi kena register. Kau ni lah, aku ni lah, kau ni. Macam tu kan. So lagipun benda ni bagus, tak adalah nanti kita kena tipu. Sekarang ni banyak benda yang menipu sekarang ni. Macam tu je. Lepas tu kita dapatkan apa, dia orang punya confirmation. Dia tempat dia terhad ni. Dah ada berapa seat je dah limited ni. Kan kalau kata 1000 ke apa kan, berapa seat dah. Kita buat macam tu je. Kita jangan macam cerita, jangan sampai cerita tentang detail pasal syarikat, marketing plan apa semua. Tak payah. Okey? Sejuk. Ngantuk lah mata. Okey. Yang kelima, tetapkan impian dan tentukan matlamat. Okey. Jadi ni ada contoh. Ada beberapa contoh yang nama saya. Okey. Contohnya kan, dia kata dia nak jadi manager tahun depan. Apa yang kurang kat sini? Kurang dia punya date tu tak ada. Time tu tak ada. Okey, bila kita buat matlamat, kita mesti ada tahun depan tu bila? Kan? Tahun depan tu bila? Jadi nak jadi manager tahun depan, okey, bila tu? Tengok. Lepas tu tanya kita punya upline, tanya kita punya leader, macam mana saya nak capai? Saya nak manager 15 Ogos ni. 15 Ogos ni. Contoh, cikgu Ayu tolong buatkan saya punya ni, saya nak capai ni. Macam tu. Tanya kita punya leader. Kan? Contoh tanya Abang Syarul. Macam mana Abang Syarul nak ni, saya nak capai 15 Ogos ni, saya nak capai. Sebab birthday saya 15 Ogos ni. Saya naklah capai something. Kan? Macam tu. Dalam masa birthday kan, saya nak kena capai juga ni 15 Ogos. Tolong designkan plan tu untuk saya. Kan? Baru best. Okey. Lepas tu ni nak buat mak ayah gembira. Gembira apa ni? Gembira apa kan? So okey. Jadi contoh ni nanti 15 bulan nanti aku nak buat dapur barulah untuk mak kat kampung. Dah lama tak balik kampung PKP ni kan. Nanti jumpa mak ni dah lepas PKP ni, cukup dah ni 20,000 ni. InsyaAllah ni. Okey. So boleh. Tapi kena tepat. Lepas tu nak bayar semua amanah. Kita jangan sebut lagi hutang tu sebagai hutang. Sebut sebagai amanah. InsyaAllah bila kita nak bayar nak bayar amanah tu, nak bayar hutang tu, bila kita sebut amanah tu, insyaAllah Allah pemudahkan. Okay. So jadi dah meminjam kan, jadi okey 3,000 ni aku nak bayar mak punya amanah kat mak. Ni pinjam daripada Angah. Ni tak adalah letak alung, sekarang ingat pinjam daripada alung pula kan. Macam tu. Okey. So 5 cara tadi. Kita mesti ada matlamat harian. Okey, matlamat harian. Maksudnya kalau yang baru, contoh nak capai nak capai 5 cc ataupun nak capai income 1,000 sebulan. Contoh okey yang baru, kalau dia belum faham cc, okey nak capai 1,000 income sebulan. So dah boleh design dah. Okey, katakan bulan ni 31 hari. Okey. Lepas tu adalah time nak cuti lah, time nak rehat. Okeylah, tolaklah 3 hari ke 4 hari kan. Okeylah, ataupun tolaklah sehari dari 30. Income kita 1,000 tu, bonus yang kita 1,000 tu kita bagi dengan 30. So satu hari kita mesti untung berapa? Macam tu kita tetapkan matlamat kita. Kalau yang dah faham CC tu, guna 5 CC tadi tu. Okey. Guna 5 cc, bahagikan.
So satu hari kita mesti keluar berapa? Keluar berapa cc. Okey. Lepas tu kita mesti guna produk. Macam yang Asma cakap tu lah. Ada beza tau. Selling dengan sharing. Sebab apa orang tak berjaya? Sebab dia bukan sharing. Dia selling. Dia jual. Dia tak guna. Kita dekat Forever nak berjaya yang pertama sekali mesti guna produk. Baru kita ada feel, baru kita ada rasa sharing tu daripada hati. Lepas tu kita ni ada ikhlas nak membantu. Kan? Kita tak boleh macam selling. Sebab bikin nak duit je. Dia tak jadi. Tak boleh jadi. Dia tak, rasa tu tak sampai. Okay. Lepas tu, kita sharing. Okay. Kita sharing kita punya bisnes. Mungkin hari ni, hari ni, minggu ni, nak buat call je. Nak WhatsApp je. Nak WhatsApp prospek. Kan? Nanti ada kelas-kelas ke apa semua aku nak WhatsApp. Lepas tu mungkin hari ni nak belajar je. Nak tengok je apa playback, nak bagi sharp kita punya skill, kan? Contoh macam nak tengok balik lah kelas kickstart hari tu. Kan ada hari yang memang macam itulah. Kita buat macam tu. Jadi baru kita ni akan develop. Okey. Lepas tu matlamat mingguan. Matlamat mingguan ni memang ada. Biasa leader akan update matlamat kita dengan apa yang kita dapat mingguan. Okey. Lepas tu kita taja seorang pengedar jual produk kepada 3 orang pelanggan dan mesti hadiri meeting sekurang-kurangnya 3 kali dan bawa sama-sama tim. Tim dan rakan-rakan prospek. Okey. Okey, lindungi yang keenam, lindungi harga pasaran produk FLP. Tidak sewenang-wenangnya memberi diskaun. Okey, janganlah kita potong harga, maksudnya kita buang harga sebab ini adalah amanah untuk semua pengedar. Lepas tu kalau kita fikir, kalau nak potong harga, manager pun boleh potong harga. Kalau ni lagi banyak kan? Lagi banyak kalau dia nak fikir sikit-sikit punya untung, lagi banyak dia boleh buat. Tapi so sekarang ni kita jangan buat sebab itu amanah, itu tanggungjawab kita. Biar orang lain nak buat. Kalau nampak dia buat, okey, dapatkan bukti, email je pada HQ. Itu kita punya tindakan, kan? Okey. So sebenarnya bila satu tindakan yang tak bijak lah, sebabnya Forever dah tetapkan harga untuk bagi awak untung kata 35% contoh, 30% contoh. Tapi awak pergi jual harga yang awak dapat ataupun buang harga sampai untung RM5 je. Tak bijak lah. Padahal boleh untung sampai RM30, RM40 kan. Tapi sebab tamak untung sikit ni. Nak tamak sangat dengan untung sikit ni kan. Jadinya itulah buang harga. Tapi nak bagi tahu yang buang harga, yang mengamalkan buang harga kat Forever ni, dia sebenarnya sedang membunuh bisnes dia sendiri. Dia akan susah nak dapat ahli. Dia memang susah. Lepas tu buat kerja tak ada untung. Lama-lama dia pun penat. Lepas tu dia pun give up. Jangan buat. Okey? Hadiri sekurang-kurangnya 5 kali mesyuarat berturut-turut dan membawa prospek bersama. Temankan prospek sehingga tamat mesyuarat. Okey, meeting okey, contoh apa yang meeting yang kita ada dalam sistem dia, contoh hari Isnin, okey, macam malam ni kan, malam ni kita ada apa? Kita ada esteem punya meeting, hari Selasa kita ada kelas produk, hari Rabu kita ada teppanyaki kan. Jadi kita mesti masuk berturut-turut. Lepas tu kita bawa prospek kita sekali. Jangan kita bawa prospek, lepas tu kita pun tinggal, biar dia belajar sendiri. Nanti kadang-kadang dia refer, aku tak faham lah yang tu ni. Macam mana nak cakap, dah bawa prospek. Mentang-mentang sekarang semua online. Jadi semua orang bawa tinggal. Biar je upline dia. Biar je prospek dia belajar. Jangan
Jangan buat macam tu. Mesti teman dia, guide dia. Boleh chit-chat dengan dia. Aku nak kau dengar yang ni part penting ni. Macam tu. Yang ni kau dengar betul-betul. Macam tu. Lepas tu fokus dekat kelas. Macam tu lah kan. Okey. Teman dari jauh. Dekat di chat room betul. Okey. Lepas tu, bila kita masuk kelas ni, kita jangan tinggalkan mesyuarat separuh jalan. Kan? Contoh kelas malam ni. Baru nak tengok. Okey. Tak ada seorang pun tinggal. Bertambah ada. Sebab tadi Asma tengok. Nak tengoklah tadi siapa yang masuk ataupun siapa yang left. Nak suruh panggil dia kan. Jangan. Macam mana kita nak pandai? Kalau kita masuk separuh-separuh. Ataupun satu lagi kita lambat masuk. Orang dah habis intro semua dah. Kan? Orang dah habis. Nanti kita pucuk pangkal tak tahu. Lepas tu dapat salah. Kita ingat betul. Lepas tu kita keluar meeting, kita buat benda yang salah. Kan tak sama tu. Kan? Jangan tinggalkan mesyuarat separuh jalan. Okey? Nanti ilmu tu tak lengkap lah. Lepas tu dapatnya salah. Tak jadi. Tak jadi marah. Sebabnya tak ada yang left. Kalau tak tadi suruh panggil juga ni. Okey, lepas tu jangan bercakap masa mesyuarat. Masa tengah-tengah tu kan. Pergilah duk cicit yang apa? Yang tak membantu speaker ni. Dia cicit sesama dia pula dalam tu. Memanglah ada benda-benda yang funny ke apa. Okey, stop kan. Sampai situ je. Kan? Jangan orang ni lepas tu sibuk dah kita tak dengar, kita tak fokus apa speaker tu nak sampaikan. Okey? Lepas tu kita mesti membantu speaker mewujudkan suasana meriah pula. Okey, tepuk tangan, angguk, ketawa. Yang ini masa kita punya kelas dekat apa? Dekat bila masa sebelum PKP dulu lah kan. Biasanya memang suasana meriah ni memang kita kena wujudkan. Tapi bila kita banyak online sekarang ni, bila banyak online sekarang ni, tengok siapa yang letak dekat komen ni, memeriahkan suasana tu. Bagi tips ke apa kan. Macam itulah. Okey, amalkan tabiat mencatat nota dan merekod. Mesti ada FBO yang baru. Yang baru ni yang lama pun okey biasanya dah ada lah. Kita mesti sediakan sebab kita biasanya ada kelas produk dengan ada kelas bisnes. Asingkan satu nota kelas satu buku kelas produk, satu buku kelas bisnes. Jangan rojakkan. Sebab yang itu nanti akan jadi rujukan kita. Kita nak tengok. Kan? Lepas tu syukurnya kita kan bila online ni PKP ni speaker biasanya bila habis kelas dia bagi slide tau. Dia bagi slide. Jangan kalau kata ni simpan satu folder slide-slide tu. Kan? Lepas tu nanti senang print. Itulah rujukan kita. Kan? Itulah yang kita boleh kita boleh tengok-tengok balik. Kena ada inisiatif tu. Sebab bila kita dah pandai, nanti kita mesti nak bagi tim kita pandai betul kan? Macam itulah. Okey, lepas tu jangan bawa kanak-kanak ke mesyuarat. Sebabnya bila kita bawa anak ni bukanlah kata tak boleh. Tapi pengalaman Asma kita ni berdasarkan pengalaman kita. Bila kita bawa tu, yalah kan, nanti kita duk terfikir dia dekat luar tu okey ke tak. Yalah anak-anak kita lasak kan. Kita duk fikir dia ni okey ke tak, okey kacau orang. Dia jadi kita tak fokus dekat kelas. Bila yang online ni pula, sebelum kita nak ni, kita minta kerjasama pasangan kita. Ni pun tadi Asma dah bagi tahu, yang macam mana pun yang tolonglah, tunggu habis. Ni tadi Asma baru dengar enjin kereta hidup. Dia bawa budak-budak pusing taman lah tu. Kan? Sebab yang kecil tu memang, dia memang tak boleh. Dia tak boleh berenggang. Kan? Lepas tu sebab bukan apa, sebab nanti fokus kita terganggu. Tadi Asma pun macam itulah.
Jadi minta kerjasama. Lepas tu kalau kata kelas tu kickstart ke tu kan, mula 10 pagi kan. Kita dah pagi-pagi tu tak kisahlah kita nak beli ke, kita nak masak ke, kita nak apa, prepare awal untuk anak-anak makan ni. Sebab kita dekat Forever ni, family nombor 1, business pun nombor 1. Jadi kita dah susun je. Susun je elok-elok, insyaAllah. Okay? Bukan apa nanti dia terganggu fokus je lah. Bukan maksudnya kita tak suka kanak-kanak bukan macam tu. Okay. Okay. Gunakan peralatan pemasaran yang disediakan oleh syarikat. Dulu ialah CD, DVD semua kan. Okay. Mula belajar mengikut jadual aktiviti. Okay. So sekarang ni sejak PKP ni memang dah banyak dah HQ buat untuk kita. Salah satu je macam banyaklah. Macam contoh yang macam untuk marketing ni, dulu kita tak ada apa slot untuk nutritionist sharing dekat FB kan. Sekarang ada FB live pasal produk lah, pasal aloe jelly lah, nanti dia cerita pasal skincare lah. Jangan lupa untuk sharing tu dekat group juga. Dekat betul, dekat dalam apps kita pun semua dah ada. Tinggal kalau orang baru download kita, kita minta dia, kita bagi link yang App Store tu untuk dia download Forever to You, dan dia boleh scroll dan tengok sendiri apa kelas yang ada. GEP kan? Semua dah ada. So manfaatkan. Lepas tu leader-leader kita pun banyak dekat Forever ni, leader-leader semasuk tim kita pun semua kelas dah rekod dan dah letak dekat YouTube link. Sangat mudah sekarang. Semua hujung jari. Tinggal kita je. Kan? Tinggal kita je nak berjaya, memang kena bagi komitmen, kena ada effort. Kena bersungguh. Lepas tu jadual kelas bulan Julai. Ada tak orang simpan jadual kelas bulan Julai? Leader semua dah bagi. 1 hari bulan semua dah bagi jadual kelas untuk bulan Julai. Boleh print letak. Janganlah masa tu. Jadi kita boleh plan lah aktiviti-aktiviti kita. Tak adalah masa kelas tu ada benda-benda lain. Kan? Ada benda-benda yang kelas ke? Macam tu tak ada. Kita kena prepare lah. Okay? Gunakan set touch of Forever dengan segera. Okay? Maksudnya kat sini, dulu kita ada set touch of Forever. Masa lengkap lah. Masa lengkap dulu semua kita ada set touch of Forever. So sekarang ni, maksudnya kita mesti guna semua rangkaian produk kita. Cuba. Lepas kita cuba, baru boleh kita share. Apa-apa produk yang first time kita beli, itu adalah untuk kita. Untuk kita guna dulu. Kita guna dulu. Contoh kan, kita beli set, kita beli set VIP kan. Kita guna dulu. Kan? InsyaAllah kita doa nanti semua dah ni nanti set touch of Forever ni akan ada. Kita doa. Okay. Semua memang betul. Bukannya shampoo je orang rindu kan. Aloe lipo semua kan. InsyaAllah. Tapi sekarang ni kita fokus apa yang ada. Okay. So, dah sampai yang last kali. InsyaAllah. Kita tak perlu jadi hebat untuk mula berniaga, tapi kita perlu berani untuk memulakannya. Walaupun kita tak tahu, kita zero, datang dekat Forever ni, kan? Kita memang, yalah tak pernah berniaga, malu ke apa, tapi percayalah insyaAllah, kita tak payah jadi hebat, tapi kita beranikan diri. InsyaAllah memang ramai yang akan bantu kita kat sini. Tim kita, leader kita, upline kita, sideline kita sama-sama encourage kita untuk berjaya dekat Forever. Okay. Sampai sini saja slide Asma malam ni. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh ni lah dekat chat room. Okay kan? Kalau okay bagi 9333.
Okey sangat. Okey. Okay, Alhamdulillah. So serah kepada Emilia lah. Okey, Asma boleh stop share dulu ya. Yang lain jangan out lagi tau. Ada announcement. Okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Kita ucapkan kepada speaker hebat kita malam ni. So kesimpulan kat sini macam mana kita rasa diri kita ni insya-Allah leader, sidelines, upline semua insya-Allah boleh bantu kita daripada from zero to hero. Okay, kalau malu ke apa ke insya-Allah ramai yang boleh bantu kita daripada segi business dan juga self confident. Okey, cikgu ada nak tambah apa-apa lagi ke? Okey, terima kasih pada speaker malam ni, Asma, dan tahniah untuk 150 orang yang berpeluang untuk join kelas malam ni. Bagi tepukan pada diri sendiri dulu. Okey, bagi tepukan kepada diri sendiri. Okey. Alright, sorry lambat sikit buka video. Rasa happy sebab ada 100, tadi saya nampak saya sempat capture 150 orang yang join malam ni ya. So mesti nak kena tahniah pada diri sendiri dulu, appreciate diri sendiri. Sebab berjaya bagi peluang pada diri untuk belajar lebih lagi pada malam ni. Untuk pengetahuan you all tajuk ini adalah sangat-sangat sesuai kepada mereka yang sudah pun bermula dekat Forever Living. Okay, selepas you jumpa prospek, you buat demo, betul? Buat demo. And then yang kedua, you share 3 konsep 5 langkah ataupun you buat GEP dengan mereka. Okay, bila you dah buat GEP, second step untuk you ajar downline adalah NDO, iaitu tajuk malam ini. Ini adalah second step. Selepas you berjaya close PC ataupun assistant supervisor. So tajuk malam ni bukan tajuk biasa-biasa. So semua orang yang join malam ni kena cepat-cepat kuasai tajuk NDO ni. Okay, apa yang saya boleh cakap, you contact balik dengan super upline, cuba minta nota untuk NDO. Macam Asma tunjuk dalam slide yang pertama, dulu kami diberi sekeping kertas new dealer orientation. NDO adalah New Dealer Orientation. Lama-lama dululah. Okay. Tapi hari ini disebabkan kelas online, kami transfer balik nota-nota tu tadi dalam bentuk slide. So tahniah kepada Asma, usaha untuk nota tadi tu dalam bentuk slide. Okay. Ya betul, dulu kertas A4 je Cikgu KB kan. Tapi satu kertas tu nilai dia, memang kalau kita nampak photostat posen 1, tapi nilai ilmu yang ada pada kertas itu bernilai, ada nilai tak? Tak ada nilai. Nampak tak? Ilmu pada kertas tu. Okey, dan apa yang Asma dah share dengan anda semua pada malam ini, do and don'ts yang ada dekat Forever Living. Do and don'ts. Okey? So you tengok balik nota yang you dah salin tadi tu, banyak perkara-perkara yang Asma dah remind balik untuk kita supaya semua yang hadir malam ini dapat betulkan balik mindset masing-masing. Dari segi etika pergi kelas, dari segi adab berilmu, menuntut ilmu, semua ada dalam tu. Macam mana nak buat prospecting, apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap, kenapa tak boleh present bisnes dalam telefon, nampak tak? Okey, so saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua AS team yang memanfaatkan slot GEP pada hari Sabtu baru-baru ni. Boleh tak respon kat saya siapa yang join GEP bagi 933 kat saya yang join GEP pada baru-baru ini. Alhamdulillah, ramai tak? Okey. Terima kasih banyak kerana support dan saya nak minta you all share dekat chat room siapa yang berjaya bawa prospek
masuk dan bila you follow up mereka, apa dapatan yang you dapat. Tak kiralah good news or bad news, you share je dekat chat room tu, okay, supaya dapat yang lain sama-sama baca. Siapa yang ada testimoni, contoh, dia bawa PC dia masuk, preferred customer masuk dengan GEP. And then PC tu nak upgrade VIP, contohnya. You boleh type dekat chat room tu. Ataupun you dapat bawa masuk 2 prospek contohnya. So prospek pun teruja untuk kenal lebih lanjut lagi tentang business forever. Okay, so share testimoni you all. Kenapa saya suruh share? Ada berita baik untuk anda semua. Saya bagi masa 1 minit untuk you share. Prospek tengok GEP, sign up satu ahli dari Kuantan. Alhamdulillah. Mereka cakap seronok tengok duit lebih dalam forever. F2D, yes. Dapat close satu PC, Alhamdulillah. Teruja sahabat dapat duit bonus dalam USD, betul. 6 orang, 1 orang new terus VIP. Masya Allah, best. Okay. Aida B, prospek baru. Ada soalan-soalan yang ditanya. Okey, bagus. Itu menunjukkan dia berminat. Prospek terkesan dengan semangat speaker. Close satu PC. Alhamdulillah. Tahniah Zaid. Norma, Alhamdulillah. PC saya nak join malam ni. PC nak buat bisnes. Alhamdulillah. Nampak tak? Bila you sama-sama bersemangat untuk pull prospek, untuk join GEP, energi itu lain. Energi untuk you join kelas dengan energi untuk you buat tak tahu sahaja lain. Nampak tak? Lain. Okay, so berita baiknya kat sini adalah saya bagi masa untuk you all dalam 1 minggu ini untuk buat prospecting. Okay, untuk buat prospecting dan siapa-siapa yang ada close PC ataupun yang ada close new VIP, ini adalah masa untuk saya membantu dan saya akan buat sekali lagi GEP untuk AS Team. Okey ke okey? Kalau nak bagi 2. Saya akan bantu untuk buat GEP sekali lagi untuk AS Team. Okey, so dalam masa 1 minggu ni saya minta you all buat prospecting. Macam Asma dah tunjuk dah tadi buat 3S, betul tak? Okey, buat prospecting dan bagi tahu kepada new member yang anda bawa masuk masa GEP baru ni untuk dia pun buat prospek. Nampak tak? Maksudnya hari Sabtu baru ni berlakunya 1 tier. So kami ni untuk 2nd and 3rd tier. So saya bercadang untuk buat 1 slot GEP hari Jumaat malam ni. Okey, hari Jumaat hari Jumaat, hari bulan ini. Hari ni 12 kan Asma? 12. 12, 13, 14, 15, 16 hari bulan. 16 hari bulan jam 8.30 malam. Khas untuk AS Team sahaja. Okay? Boleh? Alright. So, siapa yang okay, alam merakam dan Allah akan insya-Allah apa yang you minta Allah bagi kalau betul-betul you usaha you tulis dekat chat room tu berapa expected prospect yang you nak bawa masuk. Catat dekat chat room. Berapa? Prospecting, berapa expected prospect yang you nak bawa masuk hari Jumaat ni. Kita nak kasih boom, semua boleh buat recruitment, semua ada new direct VIP. 5 orang, 3 orang, amin. 5 orang prospek untuk Jumaat ni. So saya bagi masa, you ada masa bermula daripada malam ini untuk mula PM, untuk mula ajak anak buah, okay, dan bila you dah dapat new member untuk join, okay, ajar dia orang daripada ahli biasa nak pergi pada VIP. Bila dah VIP, cepat-cepat NDO kan dia orang. Untuk tajuk malam ni NDO kan dia orang. Okay, jangan pandang enteng pada tajuk NDO. Boleh Okey, alhamdulillah. Ya, betul. Kita bawa semua kawan-kawan untuk saya bantu ceritakan GEP. So ni kita panggil win-win. So bila kita buat kelas, you support, insya-Allah speaker akan lebih semangat lagi untuk bantu. Itu maksudnya. Okey, bukannya speaker ni short sendiri je nak cakap tiap-tiap minggu, tidak tau. Ini semua tujuan ni nak bantu semua orang, semua satu tim. Tak kira you bawah generasi berapa, tak kisah you ni bawah leader mana. Macam tu. Alright? Okay, so saya sampai sini saja. Saya nak dah 10.30 malam dah. Terima kasih kepada MC, Amy. Okay, good job. Untuk Asma, tahniah untuk kelas malam ni. Dan kita minta CBMH untuk ambil gambar dan akhir sekali kita slogan. Boleh Okay. Jom kita ambil produk untuk kita ambil gambar dulu.
Jom ambil produk masing-masing. Boleh Assalamualaikum. buka buka video mana yang boleh buka tu buka video. Sekejap Ada dia anda. Okey, saya tunggu kejap. Cara takkan senyum je. Tak dengar suara Abang Madu malam ni. Dia tutup speaker. Okey, ada lagi tu. Kita tunggu kejap Okey, ada lagi. Kak Rafidah Sulaiman baru on. Ada baru masuk tu. Kelas dah habis dah bang. Tak apa, kita approve je lah. Okey, ready semua? Okay. Alright. Tak nampak. Okey. 3, 2. Kejap, ada seorang lagi tu. Leha. Siapa Leha? Okey, tak nampak muka. Kejap. Okey, ngam. Jamal on the way. Okey, 3, 2. Okey, one more. Abang Kadri kena tunggu product on the way. Baru sign up hari ni. Alhamdulillah, tahniah. Okey, 3, 2, senyum. Okey dah. Terima kasih speaker. Terima kasih MC. Okay, semua. Alright, slogan 3 kali. 1, 2, 3. Yes. Yes, no limit. There's no limit. Go millionaire. Yes, go Kita jumpa hari Jumaat ni. Jumaat. Tunggu poster. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Jaga diri. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Diri. Bye.